billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selawat bersama-sama ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah, insyaallah sekali lagi kita alhamdulillah pagi-pagi ni satu hidup lagi, diberi lagi masa untuk kita beribadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berkhidmat kepada ibu bapa, mohon keampunan untuk ibu bapa yang dah meninggal dunia, ahli keluarga, macam-macam benda. Menjalankan tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai pekerja. Itu antara nikmat yang Allah bagi kita pada kita hari ini. Masih lagi bagi nikmat tu, jadi syukur, alhamdulillah. Nikmat lagi kita ada keberkatan masa, sedikit keberkatan masa, boleh pagi-pagi pegang Al-Quran. Padahal ramai kawan-kawan kita pegang Al-Quran setahun sekali, dia musim Ramadan, dia tak pegang langsung. Jadi syukur kita diberi sedikit lagi kelebihan, yang sedikit saja kelebihan. Macam-macam lagi kita nak melafazkan syukur kepada Allah ni tak terbalas tak syukur boleh bernafas, boleh berkata-kata, boleh buang air pagi-pagi. Alhamdulillah. Cuba bayang tak boleh buang air pagi-pagi demam, masuk hospital Wallahu a'lam, macam-macam nikmat tu. Jadi kita sentiasalah lafazkan syukur. Syukur ni bukan, ulama kata bukan saja dilafazkan tapi dizahirkan dengan hati dan perbuatan. Macam mana kita nak menzahirkan syukur kita tu kan? Syukur kita pada Allah macam mana nak zahirkan? Dengan amal ibadah lah. Dengan amal ibadah, dengan peningkatan kualiti amal ibadah, kuantiti amal ibadah, variety amal ibadah. Macam-macam amal ibadah ni boleh buat, pilih. Jadi alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita sambung lagi perjalanan hidup Nabi Musa dan Nabi Harun. Dah selesai dah bab dia menerima pertama, beberapa musuh lepas tu pertama kita tengok Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana Nabi Musa diangkatkan kerasulan dia. Kemudian diangkat pula Harun sebagai Nabi atas sebab apa? Syafaat yang dimohon oleh baginda Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Bagilah aku seorang pembantu. Maka atas syafaat Nabi Musa, Nabi Harun menjadi Nabi. Kemudian diperintahkan pula Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi ke mana? Pergi balik jumpa Fir'aun. Ini kita akan jumpa. Bagaimana Nabi Musa secara amnya lah. Secara amnya mengajak Fir'aun supaya tidak mensyirikkan Allah. Menceritakan perihal, kalau kita belajar tauhid itu, tauhid uluhiyah dan rububiyah. Tauhid apa? Uluhiyah dan rububiyah. Tauhid rububiyah tu apa? Rububiyah tu kita mentauhidkan atau kita mengesakan Allah pada perbuatan dia. Sifat dia memberi rezeki, menguruskan dunia ni, menghidup, mematikan. Itu bab tauhid rububiyah. Uluhiyah tu berkenaan mengesakan Allah dengan ketuhanan dia sendiri. Jadi kita beribadah kepada Allah untuk macam kita solat, kita pergi haji, umrah, zakat, sedekah tu untuk siapa? Itu berdasarkan kefarduan yang Allah mohon kepada kita. Itu bezanya rububiyah. Rububiyah ni bab Allah menguruskan kita lah, menghidupkan kita, mematikan, bagi rezeki. Itu rububiyah. Uluhiyah tu bab ketuhanan tu sendiri. Jadi macam mana nak mengesakan Allah bab ketuhanan tu? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi secara amnya lah. Dan cerita dalam Al-Quran ni taklah dikatakan Nabi Musa memperceritakan pasal tauhid uluhiyah tadi lah tu. Itu definasi. Ulama dah mendefinasikan. Ni Nabi Musa secara amnya mengatakan sembah Allah. Jangan syirik kepada Allah. Semua Nabi-Nabi. Tak kira lah Nabi pada zaman sebelum ni apa, Nabi Yusuf. Semua Nabi-Nabi. Satu je seruan dia mengesahkan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Tidak. Nanti kita jumpa Firaun tanya, dah macam mana umat-umat aku sebelum ni, dia kata. Dia orang tak sembah pun Tuhan kau, Musa. Kita jumpa perbincangan ni. Musa kata, jangan syirik. Lepas tu Musa cerita pasal bab rububiyah Allah ni.
Untuk mereka melihat, sebab tu penerbit pilih tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Firaun, kau tengok dunia ni, ada beberapa ayat tu. Allah bagi apa ni, kejadian begini nanti kita jumpa ya. Untuk apa? Untuk kau ambil iktibar. Ya, ada kuasa lebih besar daripada Allah. Macam tu. Ini syarat amnya. Kemudian masuk juga hari ni insya-Allah bab mulalah kisah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun nak berlawan dengan ahli sihir. Pada zaman ini Nabi Musa diperturunkan mukjizat yang sesuai pada zaman dia. Samalah nabi-nabi lain pun. Mukjizat Nabi Muhammad dalam bab apa? Mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad mengalahkan orang Arab Quraisy pada masa itu dalam bab apa? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu bab apa tu? Dia macamlah, bukan cerita akidah. Al-Quran ni lebih kepada apa? Nak mengalahkan orang Arab ni. Bahasa. Pada zaman Nabi Muhammad, yang paling kuat sekali masa itu ialah bahasa. Jadi ada pasar-pasar suk-suk ni yang orang bersyair ni. Berjual beli syair. Macam penyanyi lah. Influencer lah. Tukang syair zaman tu. Influencer lah. Tukang syair. Artis lah. Bayar mahal lah. Bukan artis sekarang je bayar mahal. Pada zaman Rasulullah pun sama. Jadi, mukjizat Al-Quran ialah bahasa tu sendiri. Selain daripada macam-macam lagi lah dan terkandung Al-Quran ni. Secara amnya, bahasa dalam Al-Quran itu mengalahkan semua bahasa-bahasa yang agung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, mukjizat dia buat apa? Zaman tu kuat apa? Perubatan. Perubatan. Nabi Isa boleh celik ke orang buta, hidup ke orang mati, orang sopak boleh sembuh. Masa itulah. Pada zaman Nabi Musa ni, yang paling kuat sekali ialah sihir. Sihir. Memang agung lah. Ahli-ahli sihir kaya raya lah. Orang besar-besar lah pada zaman ni. Sihir ni benda yang sahih. Benda sahih. Sihir, bahkan sihir, atas sebab sihir boleh membunuh. Atas sebab sihir boleh membunuh. Nauzubillah. Siapa berkawan dengan orang-orang yang pengamal perubatan ni, saya bimbang dengar cerita-cerita dia orang. Sihir-sihir ni di Malaysia, memang ada research. Doktor-doktor ni membuat research tentang sihir sampai mereka dah mula merangka kanun bagaimana di mahkamah syariat nak menghukum orang yang melaksanakan sihir. Lebih susah lah, nampak gaya susah. Sebab sihir ni boleh sampai ke mati. Boleh asbab mati. Jadi nauzubillah. Semoga kita tak terkena lah bab sihir ni. Sebab ni memang betul. Jadi pada zaman ni lagi dah, sihir memang orang kuat lah. Sihir, ahli-ahli sihir menjadi orang-orang kanan kepada Fir'aun. InsyaAllah hari ini. Panjang lagi Panjang lagi, ada beberapa muka lagi nak tamat bahagian Nabi Musa, Nabi Harun dan Fir'aun sebelum Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Selepas tu cerita bab pengajaran. InsyaAllah. Ini 52 sampai 54. Silakan insyaAllah. Kongsi-kongsi dengan adik-beradik keluarga. Kita menyeling pagi ni insyaAllah tambah-tambah ilmu buat mereka yang kat rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'au an'amakum inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَنُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Sadaqallahul Azim. Terjemahan, dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Luh Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan daripada langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan ternaklah haiwan-haiwanmu. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari tanah itulah kami ciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan kembalikan kamu dan daripada sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Nota 1.7. Yang dimaksudkan dengan tanda-tanda di sini ialah tanda-tanda kenabian Musa AS. Pada pertemuan Nabi Musa AS dengan Fir'aun ini, yang diperlihatkan baru 2 mukjizat, iaitu tongkat Nabi Musa AS menjadi ular dan tangannya menjadi putih bercahaya. Fir'aun berkata, adakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami daripada negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir seperti kamu. Maka buatlah sesuatu perjanjian antara kita yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula engkau di suatu tempat yang terbuka. Dia, Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari duha. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Musa berkata kepada mereka, para ahli sihir, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sesungguhnya rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Maka mereka membantah tentang urusan mereka dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Mereka, para ahli sihir berkata, sesungguhnya 2 orang, Musa dan Harun ini adalah ahli sihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, daripada negerimu yang dengan sihir mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris dan sesungguhnya beruntung orang yang menang pada hari ini. Tafsir Jalalain. Kulu, makanlah olehmu. War'au an'amakum, dan gembalakanlah ternakan kamu. Lafaz an'am adalah bentuk jamak daripada lafaz ni'amun, yang artinya mencakupi unta, lembu dan kambing. Dikatakan ru'tul an'ama bererti aku menggembalakan ternak dan ra'aituha bererti aku telah menggembalakannya. Pengertian yang terkandung di dalam perintah ini menunjukkan makna ibahah atau boleh dan sekaligus sebagai ingatan akan nikmat-nikmatnya. Jumlah keseluruhan ayat ini menjadi kata keterangan keadaan daripada dhamir yang terkandung di dalam lafaz akhrajna. Maksudnya, kami mengizinkan kamu untuk memakannya dan menggembalakan ternak padanya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal-hal yang telah disebutkan dalam ayat ini, la ayatin, terdapat pelajaran-pelajaran. Liulin nuha. Lafaz nuha adalah bentuk jamak daripada lafaz nuhyah. Wazannya sama dengan lafaz ghurfah yang jamaknya ghuraf. Akal dinamakan dengan istilah ini kerana dapat mencegah pemiliknya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Minha, daripada bumi itulah, iaitu daripada tanah, khalaqnakum,
kami menjadikan kamu, iaitu dengan menciptakan Adam daripadanya. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, kerana kamu akan dikuburkan di dalamnya sesudah mati. Wa minha nukhrijukum, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada hari kebangkitan nanti. Taratan ukhra, untuk kali yang lain sebagaimana kami mengeluarkan kamu pada permulaan penciptaan kamu. Walaqad ara'aynahu, dan sungguh kami telah perlihatkan kepada Fir'aun ayatina kullaha, tanda-tanda kekuasaan kami semuanya yang berupa 9 tanda itu. Tafsir At-Tabari. Makna firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, makanlah olehmu wahai manusia semua yang thayyib, yang baik, yang telah kami keluarkan bagimu daripada bumi dengan perantara hujan yang telah kami turunkan dari langit ke permukaan bumi berupa buah-buahannya dan makanannya serta makanan utama kamu. Peliharalah olehmu apa yang telah menjadi rezeki dan makanan utama bagi binatang tunggangan dan haiwan ternakanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya bahawasanya apa yang telah aku sifatkan pada ayat ini merupakan kehendak Tuhanmu dan besarnya kekuasaannya yang menjadi dilalah, iaitu petunjuk dan tanda-tanda keesaan Tuhanmu. Tidak ada Tuhan bagimu selain daripadanya. Bagi orang-orang yang berakal, iaitu ahlul hija wal uqul, orang-orang yang diberi akal. Allah mengkhususkan penyebutan orang-orang yang berakal kerana hal itu merupakan tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang diberi akal. Mereka adalah ahli tafakkur, berfikir dan pandai menimbang, serta ahli tadabbur, memahami dan pandai mempelajari. Riyadhus Salihin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Adalah ucapan Ibrahim AS ketika dilemparkan ke api. Juga diucapkan oleh Nabi SAW ketika orang-orang kafir berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, keutamaan tawakal kepada Allah, terlebih lagi dalam keadaan ditindas. Yang kedua, mengikuti jejak para nabi dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa dan tawakal. Hadis Nabawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sungguh seseorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimah yang diridai Allah, suatu perkataan yang tidak disedarinya, namun dengan kalimat itu Allah mengangkatnya beberapa darjat. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat perkataan yang tidak disedarinya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Qudsi. Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhaini, bahawasanya dia berkata, Rasulullah SAW memimpin kami solat subuh di Hudaibiyah pada suatu malam selepas turun hujan. Setelah selesai, baginda menghadapkan wajahnya kepada orang ramai lalu bersabda, tahukah kamu apa yang sudah difirmankan oleh Rabbmu? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, Allah berfirman, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Orang yang berkata, hujan turun kepada kita kerana kurnia Allah dan rahmatnya, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Yang berkata, hujan turun disebabkan bintang ini atau itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Daripada hadis kursi itu nak mengajar lagi bab ketuhanan, bab akidah. Akidah ni kalau nak terpesong dalam akidah tu, dia berada di mana tak semestinya hanya berada pada lafaz. Ya. Kenapa bencana ni? Alam sebab kejadian alam dan sebagainya. Itu tak syirik lagi. Bila syirik dia macam ni. Hujan turun disebabkan bintang ni menurunkan hujan. Bintang tu, itu syirik. Jadi syirik ni bab i'tiqad. Kalau nak tengok perbincangan banyaklah nak menjelaskan di mana perginya, melompatnya daripada lara saja kepada syirik. Lara kepada syirik. Tapi syirik ni bab benda yang sungguh nak kena jelaslah.
supaya kita tak terlompat ke bab syirik tu. Saya nak bagi contoh apa. Contoh bab beribadah di kubur. Beribadah di kubur. Pergi ziarah kubur tu memang harus Rasulullah suruh. Dulu aku tak bagi, sekarang aku bagi ziarah lah sebab ada manfaat daripada ziarah kubur. Kemudian apa dia amalan-amalan perbuatan di kubur tu yang dibolehkan? Ulama bincang. Ada amalan yang kalau tak jaga betul boleh melompat kepada syirik. Contoh dalam bab bertawassul. Nak kena faham sungguh tawassul tu apa dia. Jangan duk pergi buat je. Kan tiba-tiba mari geng-geng yang dia bukan sekadar berzikir, dia berkasidahnya apanya kat kubur tu. Sebab dia yakin orang kubur ni, wali ni, bab mendengar tak mendengar tu satu cerita lah. Ni ahli kubur ni sekarang ni sedang berbual-bual dengan Rasulullah. Dia boleh cakap pula. Sipulan-sipulan ni sekarang yang kita duduk berkasidah berzikir depan kubur ni sedang berkata-kata dengan Rasulullah. Dia sedang meminta Rasulullah mengampunkan dosa-dosa kita dan Rasulullah telah ampunkan dosa kita. Macam tu. Ada orang ziarah kubur, dikatakan kubur-kubur Nabi. Penjaga kubur kata, ini Nabi Daud ni sekarang ni telah mengampunkan dosa-dosa kita yang melawat dia. Orang pun amin, ramai-ramai. Tak boleh lah macam tu. Hati-hati. Jangan sampai kita terlajak sampai ke situlah. Jadi sebab tu bab akidah ni kita kena yakin. Bab akidah ni tak boleh nak agak-agak. Kena yakin sungguh-sungguh. Sebab apa? Muka surat ni Nabi Musa bagi tahu kepada Firaun bab akidah tu dulu, jangan syirik kepada Allah. Kita tahu Firaun ni antara raja yang mengaku Tuhan alam semesta, ana rabbukumul a'la. Ambil dalam surah Syu'ara 20 lebih. 23, 24, 25, 26 tu menceritakan perbualan Nabi Musa dengan Firaun ni secara jelas. Firaun tanya siapa Tuhan seluruh alam, qala Firaun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan seluruh alam? Nabi Musa kata Tuhan seluruh alam ni Tuhan nenek moyang kau juga. Tuhan yang menurunkan rezeki, Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan yang... Nabi Musa cerita balik semua. Dalam Syu'ara ada. Dan Al-Baqarah pun kita dah jumpa. Firaun ni dia gambar dia Tuhan kan. Dia Tuhan. Jadi hari ini ada sikit, kalau lompat sikit masuk Syu'ara, ada lagi perbualan antara Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Musa menjelaskan siapa Tuhan seluruh alam tu. Wallahu alam tu satu bab. Kemudian dalam bab Riyadhus Shalihin tu kita dah banyak jumpa lah. Riyadhus Shalihin bab berkenaan ayat ni yang kita sama-sama duk zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia datang daripada dua ayat Quran. Dalam surah Al-Baqarah dulu tak salah dengan hadis. Al-Quran dicantumkan menjadi dua zikir tu ya. Cukuplah Allah tempat kita berserah diri. Ini datang dari Al-Quran tu surah, jadi kalau tak saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, surah apa? Surah Ali Imran. Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas wa innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan padanya, orang-orang Quraisy dah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, orang itu takutlah kepada mereka. Serukan kepada Islam, takutlah kepada orang Quraisy nak serang. Ternyata ucapan itu menambahkan kekuatan iman mereka. Mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini sebab masa sebelum perang Badar. Dikatakan siapa yang lafaz ni? Sayyidina Ali. Wallahu alam. Tapi ini peristiwa sebelum perang Badar. Ya. Rasulullah SAW hantar beberapa orang yang nak tahan Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat cabut lagi. Kemudian disampaikan kepada mereka, Abu Sufyan dah sampai kat Mekah, dia datang dengan bala tentera nak serang orang Islam. Dia nak serang orang Islam. Wallahu alam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahlah kita sepenuh-penuhnya kepada Allah. Dalam banyak perkara lah, bukan nak perang. Tak payah nak tunggu perang lah dengan nak buat zikir ni ya. Tak payah nak tunggu perang. Macam-macam lagi kita kena berserah kepada Allah. Allahu alam. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bab perihal perang sihir lah besok insyaAllah. Perang sihir. Penerbit pun pilih title tukang sihir tidak akan menang. Yalah. Betul lah tu, kita dah tahu. Ini semua cerita bocor belakang ni, dah tahu dah cerita ya. Besok bab masuk perang sihir. InsyaAllah. Bukan besok lah, besok hari Malaysia kan. Besok hari Malaysia. Kibar bendera Malaysia lah masing-masing besok.
Wallahu a'lam, insya-Allah hari Isnin lah ya. Isnin panjang umur, sihat tubuh badan kita sambung lagi perjalanan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Bab berlawan dengan tukang sihir sikit ya. Kemudian bab dilepaskan Bani Israel daripada cengkaman Firaun, dan bagaimana selepas dia lepas itu nak bermunajat 40 hari je naik Bukit Tur Sinar, sesat balik. Kenapa duk cerita ni supaya kita tak berulang-ulang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ya. Wallahu a'lam, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.